Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani. Susulan daripada kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa isu kekurangan guru yang dialami oleh sistem pendidikan kita sama ada di Sabah, di Sarawak ataupun di seluruh negara bakal diselesaikan seawal-awalnya ataupun secepat mungkin, dan KPM menyasarkan isu ataupun kemelut kekurangan guru ini akan diselesaikan secara berperingkat bermula Mac 2023 ini. Tetapi kita sedia maklum, isu ini bukan isu baru, isu yang evergreen, isu yang sudah menjadi buah mulut di kalangan warga pendidik dan juga pemegang taruh isu pendidikan, tetapi seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian secara tuntas. Apakah yang dilakukan oleh KPM untuk mengatasi isu kekurangan guru ini, kerana ia berangkai, ia saling berkait dengan isu-isu matters yang asas dalam Kementerian Pendidikan. Jadi untuk melihat perkara ini, pakar pendidikan kita Dr. Anwar Ahmad dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia yang sentiasa melihat isu-isu berkaitan dengan pendidikan dan juga pemegang taruh dalam isu pendidikan di negara kita sudah pun bersedia melalui Google Meet pada malam ini. Assalamualaikum Dr. Anwar. Waalaikumsalam Tuan Haji, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini, Doktor. Doktor, dengan kenyataan terkini YB Menteri Fadlina Siddiq berkaitan dengan isu penyelesaian kekurangan guru di seluruh negara termasuk yang kritikal di Sarawak dan juga di Sabah akan bermula secara berperingkat seawalnya Mac 2023. Adakah kita mendengar satu lagi retorik dari pihak menteri, sedangkan isu ini sudah pun lebih daripada 10 tahun ataupun kurang lebih pada itu yang sentiasa menjadi buah mulut di kalangan warga pendidikan, ibu bapa dan juga pemegang taruh pendidikan termasuk Dr. Anwar sendiri. Jadi apa respon ataupun reaksi awal kenyataan ini bagi Dr. Anwar? Baik, terima kasih Tuan Haji. Yang pertama sekali, saya menyambut baik kenyataan Yang Berhormat Menteri kerana beliau mahu melihat isu kekurangan guru ini, khususnya di negeri-negeri seperti Sarawak, kerana kita memang menyedari isu kekurangan guru ini sudah sekian lama, dan satu perkara yang perlu kita fahami bahawa kekurangan guru akan mengganggu ataupun memberi implikasi yang besar kepada kualiti pendidikan negara. Jadi apabila Yang Berhormat Menteri menegaskan soal kekurangan guru ini cuba diselesaikan, khususnya seperti apa yang berlaku di Sarawak, sebenarnya banyak juga negeri-negeri lain juga mengalami kekurangan guru. Kita mengharapkan tindakan dapat dilakukan, dan seperti janji Yang Berhormat Menteri, separuh ataupun 50% daripada masalah kekurangan guru di Sarawak, seramai 3,000 orang itu dapat diselesaikan bermula pada Mac. Satu tindakan ataupun satu usaha yang sangat baik, Tuan Haji. Ya, dari kenyataan YB Menteri tentang hal ini, ya kita menyambut baik, tetapi apa dah jadi dengan inisiatif yang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri sebelum ini, iaitu Dr. Razif Jidin yang melakukan pengambilan secara one-off bagi guru grade D41. Seramai saya rasa sekitar 18,000 begitu pengambilannya sudah pun dilaksanakan. Adakah ia setakat itu saja ataupun tidak ada mekanisme lain dalam isu menambah kekurangan guru ini? Baik, sebenarnya isu kekurangan guru ni adalah isu yang agak struktural. Kalau kita lihat dulu secara angka, kita mempunyai bilangan guru yang sedang berkhidmat seramai 430,000 orang guru. Dan bilangan ini untuk memberi perkhidmatan pendidikan kepada hampir 4.9 juta murid. Jika kita nisbahkan, bermaksud seorang guru nisbah kepada 12 orang murid. Sebenarnya kalau mengikut nisbah ini, kita adalah antara negara yang terbaik di dunia, Tuan Haji, dalam ratio ini. Kalau kita bandingkan seperti di Australia, mereka mempunyai nisbah 1:18. Di Singapura 1:14. Di United Kingdom 1:18, di US 1:21. Kita mempunyai nisbah 1:12. Ya. Kalau kita ambil secara umum angka guru dan murid. Tetapi mengapa kita berhadapan dengan isu kekurangan guru, dan isu ini berlanjutan selama berdekad lamanya. Ya. Ada 3 faktor Tuan Haji yang boleh Ya. saya kongsikan sebelum saya bercakap soal apa yang telah dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan. Yang pertama sekali,
salah satu yang menjadi isu kekurangan guru yang dianggap agak rumit ini kerana kita mempunyai bilangan mata pelajaran yang lebih banyak berbanding dengan negara lain, termasuk juga negara-negara maju. Jadi walaupun rasio guru murid adalah terbaik di kalangan negara serantau, malah di kalangan negara-negara maju pun, tetapi disebabkan oleh bilangan mata pelajaran yang banyak, maka isu kekurangan guru itu berlanjutan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga sebahagian daripada guru-guru yang grade DG ini kemudiannya diambil ataupun dilantik berkhidmat dalam pentadbiran, sama ada di peringkat PPD, JPN, KPM. Dan mereka ini sebenarnya dilantik sebagai guru, tetapi kemudian telah diangkat ataupun dilantik sebagai pentadbir, yang telah menyebabkan berlaku kekurangan guru di sekolah-sekolah kerana jawatan itu telah dipindahkan ke PPD, JPN dan juga KPM. Dan isu yang ketiga yang mungkin lebih terkini yang menjadi isu adalah ramai guru-guru yang bersarawan yang tiba-tiba menyebabkan kita berlaku kekurangan guru yang agak drastik. Khususnya dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini, data-data menunjukkan bilangan guru yang bersara awal ini telah meningkat. NUTP misalnya melaporkan bilangan guru yang bersara awal ni melebihi 10,000 orang setahun. Ya. Dan jumlah ini dikatakan oleh mantan Menteri Pendidikan hampir sama banyak dengan sama banyak dengan guru-guru yang bersara wajib. Maksudnya setiap tahun kita berhadapan dengan kekurangan hampir 20,000 orang guru yang berhenti daripada perkhidmatan sama ada bersara awal ataupun bersara wajib. Jadi kalau kita tengok kekurangan guru di negara kita disebabkan oleh beberapa faktor, dan pengambilan guru secara one off pada 2020-2021 oleh mantan Menteri Pendidikan seramai 17,002 orang itu sebenarnya tidak ataupun belum lagi boleh menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan kekurangan guru ini. Dan kita memerlukan lebih ramai guru-guru baru untuk dilantik dalam sistem pendidikan kita. Dan kalau boleh saya buktikan dengan data, misalnya Timbalan Menteri Pendidikan 2, mantan Dr. Alimin dulu, mengatakan kita kekurangan 10,000 orang guru di sekolah-sekolah bandar. Dan kita kekurangan hampir 5,000 orang guru di sekolah-sekolah luar bandar. Bermaksud pada tahun 2021, kita sudah kekurangan 15,000 orang guru untuk mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Dan tentu angka itu sekarang bertambah. Jadi saya fikir isu kekurangan guru ini bukanlah satu isu yang mudah. Ia perlu dilihat dengan lebih mendalam, lebih struktural kerana ia melibatkan isu kualiti pendidikan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, ini yang sentiasa kita bincangkan terutamanya dengan Dr. Anwar, isu struktural. Apabila kita bercerita ataupun membincangkan isu kekurangan guru, kita tidak boleh nafikan isu asas yang menjadi polemik, menjadi cabaran utama KPM adalah isu kekurangan guru, ada kaitan dengan isu beban tugas profesion guru yang semakin membebankan, amat meletihkan, menyebabkan ramai di kalangan guru bersara awal, apatah lagi mereka yang sudah pun mengalami isu kesihatan mental dan seumpamanya, mereka membuat keputusan ini bukan profesion yang boleh mereka pertahankan lagi, sebab itu membuat keputusan untuk bersara awal. Jadi adakah sudah sampai masanya kementerian di bawah Yang Berhormat Menteri Fadzlina Siddiq perlu melihat isu-isu struktural seperti profession yang membebankan ini, begitu juga berkaitan dengan tugas yang melampau, bukan tugas hakiki sebagai pengajar ataupun pendidik berada di kelas tetapi buat hal-hal pentadbiran. Begitu juga berkaitan dengan nisbah subjek yang terlampau banyak diajar. Itu juga menjadi sebab yang dikatakan oleh Dr. Anwar tadi. Komen Dr. Anwar. Ya, betul. Saya fikir apabila jawatankuasa MPPK dilantik dan secara fokusnya jawatankuasa ini akan menasihati Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan beban tugas guru, secara terasnya masalah beban guru ini sebahagiannya disumbatkan oleh kekurangan guru. Jadi guru-guru yang sedia ada di sekolah terpaksa melakukan berbagai-bagai pekerjaan, malah mereka terpaksa mengajar lebih daripada yang sepatutnya. Ada guru yang terpaksa mengajar 8 waktu sehari, bermaksud daripada awal pagi sehinggalah habis waktu sekolahan dia terpaksa mengajar.
Kemudian ada juga kelas-kelas tambahan juga yang mereka terpaksa laksanakan selain daripada aktiviti-aktiviti pelajar. Begitu juga dengan pengisian pelbagai jenis borang dan sistem yang secara dalam talian, semuanya dilakukan oleh guru itu sendiri. Jadi kita boleh bayangkan, walaupun ramai yang katakan tugas guru ni mungkin mudah, kerjanya separuh hari. Hakikatnya apabila kita berada di sekolah, kita melihat bagaimana guru-guru kerja daripada awal pagi 7:30 pagi berdiri di pintu pagar sekolah menyambut murid-murid sehinggalah selepas jam 2 petang misalnya mereka masih lagi bekerja. Pulang ke rumah masih lagi bekerja menyediakan perancangan-perancangan pengajaran dan pembelajaran untuk besoknya, menyediakan soalan-soalan peperiksaan dan sebagainya dan berbagai lagi. Dan malah bukan pelik Tuan Haji untuk guru-guru ini sehingga kan pukul 4 pagi, 5 pagi waktu malam sebelum subuh masuk ke dalam sistem untuk memasukkan data-data pelaporan dan sebagainya. Saya fikir seperti yang Tuan Haji sebut tadi, beban-beban yang tidak sepatutnya ditanggung oleh guru ini telah mengganggu fokus mereka untuk menjalankan perkhidmatan mereka sebagai seorang guru yang profesional. Jadi sebab itu pada saya apabila Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan ini ditubuhkan, kita menyambut baik wujudnya MPPK ini kembali dan kita mengharapkan MPPK ini dapat memberikan nasihat yang berkesan untuk mengurangkan beban tugas guru dan sebahagiannya itu telah disumbangkan oleh kekurangan guru. Jadi pada saya MPPK juga harus melihat isu kekurangan guru ini dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan beban tugas guru. Ya, bagi Dr. Anwar, dengan banyak sekali luahan yang dikongsikan oleh para guru bersama Dr. Anwar, sama ada secara terus dan juga melalui sosial media dan sebagainya. Saya sempat membaca beberapa keluhan. Isunya ada political will yang sudah pun dibuktikan ketika pentadbiran mantan Dr. Mazli Malik. Dan ketika itu guru walaupun dari sudut politiknya Dr. Mazli tidak sepopular lah menteri-menteri lain kerana beberapa kenyataan beliau, tetapi dari pengamatan kami dan juga saya sendiri dan Dr. Anwar di kalangan guru memberikan reaksi yang amat positif beberapa langkah yang signifikan terutamanya mengurangkan beban guru. Pandangan Dr. Anwar? Ya, saya melihat begini. Guru-guru mengetahui banyak masalah ini telah lama wujud. Dan apabila mantan Menteri Pendidikan kita itu Dr. Mazli Malik dilantik, yang pasti yang kita dapat lihatlah beliau telah melakukan tindakan dan itu yang menyebabkan beliau popular di kalangan guru-guru sehingga hari ini walaupun beliau bukan lagi Menteri Pendidikan tetapi beliau sangat popular di kalangan guru-guru kerana beliau telah membuktikan melalui tindakan-tindakan penyelesaian dan tindakan itu dilihat oleh guru sebagai usaha beliau yang serius untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan, kerja-kerja bukan pengajaran dan sebagainya. Dan saya fikir pengalaman itu mereka akan bandingkan dengan apa yang berlaku pada mantan Menteri Pendidikan yang seterusnya Dr. Razli Jidin dan juga sekarang di bawah Yang Berhormat Menteri Fadhil Siddiq. Jadi pada saya perkara yang paling penting untuk dilakukan adalah tindakan. Bukan lagi kenyataan, bukan lagi hanya janji-janji ataupun usaha-usaha yang harap akan diteruskan, tetapi kita ingin melihat tindakan segera dilakukan kerana ini adalah isu-isu yang sudah sekian lama berlaku, bukan lagi isu baru. Malah kebanyakan daripada isu ini tidak perlukan kajian semula dan sebagainya. Betul. Kerana saya fikir data-data, bahan-bahan serta hasil-hasil kajian itu sudah banyak dilakukan oleh KPM sebelum ini dan apa yang perlu dilakukan hanya untuk meneliti dan mengambil tindakan mengikut keutamaan yang perlu dilaksanakan dengan seberapa segera, Tuan Haji. Ya, dari aspek itu keutamaannya di mana, Dr. Anwar? Ya, pada saya yang pertama sekali adalah untuk kita melihat supaya isu beban guru ini dikurangkan. Itu telah diambil usaha oleh KPM. Itu yang dikatakan saya menyambut baik usaha ini kerana tindakan itu sudah bermula. Tetapi kita ingin melihat supaya tindakan itu tidak terhenti setakat satu nasihat daripada satu arahan saja. Ya. Ya, kita ingin melihat satu bentuk pelaksanaan kepada beban tugas guru ini dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Itu yang pertama. Kerana semakin lama kita membiarkan isu ini berlanjutan, kesannya ini bukan pada guru sahaja tetapi kepada anak-anak kita yang sedang belajar di sekolah. Dan mereka ini semakin besar, semakin dewasa dan kita tidak mahu mereka terlepas peluang pembelajaran yang menyeronokkan, yang menarik kerana mereka diajar oleh guru-guru yang terbeban. Jadi dari segi tindakan itu sudah ada, dari segi usaha itu. Tetapi kita ingin melihatkan tindakan-tindakan
yang lebih komprehensif, yang lebih konstruktif dan ia benar-benar dilaksanakan dan dirasai oleh guru-guru sehingga di peringkat akar umbi. Itu aja. Dari aspek Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, ini satu suruhanjaya yang besar. Tak semua kementerian ada suruhanjaya, tetapi KPM sudah pun memiliki satu suruhanjaya yang melihat isu perjawatan, isu penempatan dan isu sama ada negeri tersebut kurang guru ataupun lebihan guru dan juga nisbah dengan jumlah pelajar yang ada, terutamanya di kawasan-kawasan yang rendah kepadatannya ataupun yang tinggi kepadatannya. Jadi perlu ada langkah yang proaktif, Dr. Anwar. Kalau hanya kita ingin melihat kenyataan daripada menteri ataupun dari sudut pihak eksekutif, tetapi pemegang taruh dalam sistem pendidikan kita terlampau birokratik kan. Jadi macam mana ia perlu ada satu penyelarasan yang mudah dan tidak perlu ada lagi jawatan kuasa, tidak perlu ada lagi lantikan-lantikan baru untuk mengkaji dan sebagainya. Tetapi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ini sudah ada datanya, teruskan dan selesaikan masalah. Adakah sukar? Ya, saya setuju tu Haji. Kita sudah berada di zaman yang begitu canggih. Kita ada digital dan sebagainya. Yang penting adalah merakyatkan maklumat pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat faham dan tahu apakah perkembangan pendidikan, bukan hanya setakat lawatan-lawatan dan sebagainya, tetapi perkara-perkara yang lebih teras. Saya setuju bahawa Suruhanjaya Pendidikan misalnya mesti diperkasakan, benar-benar menjadi satu institusi yang dapat memperkasakan guru-guru secara lebih profesional. Saya bagi contoh tu Haji, kalau ikut data tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan waktu itu, Dr. Razif Jidin, ada 4 negeri yang sangat kritikal masalah kekurangan guru. Ini data yang kita sudah ada. Negeri Selangor, Johor, Sabah dan Sarawak adalah negeri yang tertinggi kekurangan gurunya pada tahun 2021 dan saya percaya itu juga adalah negeri yang sama sehingga tahun 2023. Dan mata pelajaran yang paling kritikal kekurangan guru adalah bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan pendidikan agama Islam. Itu untuk sekolah rendah. Untuk sekolah menengah pula 5 mata pelajar yang mengalami kekurangan mata pelajaran ini, kekurangan guru. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan khas, pendidikan agama Islam dan reka bentuk dan teknologi. Maksudnya semua data itu telah ada, lengkap. Semuanya perlukan tindakan sahaja. Jadi bila masyarakat mengetahui bahawa mengapa perlu ada lagi kajian, mengapa perlu ada lagi perbincangan, di mana tindakannya, di manakah plan-plan yang perlu ditunjukkan kepada rakyat. Jadi rakyat menimbulkan persoalan. Jadi saya fikir perkara pokok yang mesti dilakukan oleh KPM dalam mengendalikan isu-isu adalah hubungan media dengan rakyat. Sejauh mana KPM dapat menyampaikan maklumat, info-info terkini, bukan hanya sekadar program, lawatan ataupun aktiviti-aktiviti pemimpin KPM, tetapi membincangkan dan juga menunjukkan data-data serta tindakan-tindakan yang telah, sedang dan akan diambil untuk menyelesaikan isu-isu pendidikan negara kita. Tuan Haji. Ya, mengapa ini perlu menjadi satu prioriti keutamaan yang mendesak bagi KPM? Kerana isu pendidikan nampaknya terus menjadi isu arus perdana. Ketika pentadbiran kerajaan perpaduan ini, banyak kuasa-kuasa yang selama ini ditangguhkan pelaksanaannya, terutamanya memenuhi hasrat Perjanjian Malaysia MA63. Perdana Menteri ke-10 memberi satu komitmen banyak perkara akan diturunkan ke peringkat wilayah, terutamanya Sabah dan Sarawak, termasuk hal pendidikan di Sarawak dan juga di Sabah dan juga isu kesihatan. Kita boleh bayangkan jika pihak Sarawak mampu dengan resursenya, dengan dananya, dengan keupayanya, mampu memberikan keterjaminan berkaitan dengan perolehan guru, kualiti pendidikan dan juga situasi fizikal yang kondusif seperti sekolah daif dapat diselesaikan. Kita boleh bayangkan jika dalam masa terdekat mereka diberikan kuasa itu untuk mengawal hal pendidikan dan mereka berjaya, kita boleh bayangkan di manakah keupayaan KPM kalau ini yang sudah menjadi isu berdekad lamanya, tetapi apabila kuasa diturunkan di peringkat wilayah, misalnya Sabah dan Sarawak, mereka mampu, misalnya satu hari nanti, payah tu. Ya,
Betul. Jadi saya ingat seringkali kita berbincang isu ini, isu desentralisasi ini. Sebab desentralisasi ini adalah salah satu punca ataupun satu sebab mengapa banyak negara-negara maju di dunia berjaya dalam sistem pendidikan mereka. Kerana mereka telah melakukan nyah pusat banyak perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan oleh pentadbiran pusat dalam pendidikan. Betul. Misalnya pengambilan guru-guru di sekolah. Mengapa kita masih lagi memusatkan pengambilan itu? Kerana pada saya sekolah ataupun PPD boleh melakukan proses-proses pelantikan itu mengikut keperluan dan juga keadaan mereka. Dan itu yang sepatutnya, dan kita tidak ada lagi masalah misalnya isu guru duka lara. Misalnya kalau guru itu memohon terus ke sekolah dan pihak sekolah ataupun pihak PPD yang menguruskan permohonan, kemudian menjemput SP Suruhanjaya Pendidikan untuk datang menemu duga di PPD dan sebagainya, maka proses-proses pelantikan dan sebagainya itu dapat dilakukan di peringkat sekolah dan juga PPD. Tetapi apa yang berlaku adalah sekarang ni kita melakukannya di peringkat pusat. Kita terpaksa menunggu beberapa lama untuk ada proses interview, proses temuduga, proses-proses yang berpanjangan. Sedangkan ia boleh dilakukan dalam masa seminggu atau dua sahaja jika dilakukan di peringkat sekolah. Jadi pada saya banyak perkara-perkara yang sedang kita bincang ini kerana kita masih lagi cuba untuk mengekalkan amalan-amalan lama dalam sistem pendidikan kita, khususnya yang berkaitan dengan sentralisasi pendidikan ini. Dan saya percaya bahawa akan tiba satu masa, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, tetapi akan sampai satu masa sentralisasi pendidikan ini akan dilihat sebagai punca ataupun salah satu masalah kepada mengekang kita untuk maju dalam sistem pendidikan negara kita. Adakah Majlis Penasihat Pendidikan Negara ini perlu melihat isu ini segera, Dr. Anwar? Ya, pada saya sepatutnya Majlis Penasihat Pendidikan itu adalah satu badan bebas untuk memberi nasihat-nasihat kepada Yang Berhormat Menteri apabila diminta, dan nasihat-nasihat itu mestilah beyond ataupun melampaui apa yang menjadi amalan biasa dalam sistem pendidikan. Ia mestilah sesuatu yang di luar kotak, dan cadangan itu kadang-kadang mungkin radikal. Tetapi itu diperlukan oleh Yang Berhormat Menteri untuk menimbangkan. Dan mana-mana cadangan yang baik itu akan menjadi satu titik mula kepada perubahan dalam sistem pendidikan. Jika kita masih lagi berfikir di dalam kotak untuk menyelesaikan masalah-masalah terkini pendidikan negara kita, sedangkan masyarakat telah berubah, sistem ilmu pendidikan telah berubah dan perkembangan IT dan sebagainya telah berubah, tetapi kita masih lagi mengamalkan, memikirkan dan percaya bahawa langkah-langkah dahulu masih sesuai kepada sistem pendidikan negara, kita akan gagal sebagai sebuah negara yang mempunyai pendidikan yang baik. Okey, kalau kita ambil contoh sedikit berkaitan dengan isu kekurangan guru misalnya, apakah kuasa yang boleh diserahkan sedikitlah, autonomi sedikit, kalau kita boleh mulakan dengan itu, bermula pada Mac ini yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, pejabat pendidikan daerah itu ada kuasa untuk menampung kekurangan guru dengan pelbagai format lah, guru sementara ke, guru pengambilan khas seperti mana yang dilakukan oleh mantan menteri kita, ataupun yang melihat ruang-ruang bagi para graduan kita yang khususnya terutamanya dari Sabah dan Sarawak, kerana nisbah itu ingin dipertingkatkan, iaitu guru datang daripada negeri mereka, iaitu dari Sabah dan juga Sarawak perlu berkhidmat di negeri Sabah dan Sarawak. Wajarkah itu diserahkan sedikit kepada PPD supaya dari dalam masa yang singkat ataupun dalam masa terdekat, isu ini sekurang-kurangnya ada buffer untuk menuju kepada penyelesaian jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang? Ya, pada saya KPM perlu menyediakan garis panduan yang jelas tentang proses-proses pelantikan guru, dan ia boleh dilaksanakan di peringkat PPD ataupun JPN. Dan pada saya itu tidak menjadi satu isu yang besar. Sebenarnya pegawai-pegawai di PPD dan JPN juga adalah mereka yang berwibawa dalam melaksanakan proses-proses itu jika mereka mempunyai garis panduan dan juga tata cara yang jelas yang disediakan oleh KPM. Yang keduanya, misalnya pengambilan guru di Sabah Sarawak, di mana kita masyarakat di Sabah Sarawak ataupun kerajaan memohon supaya guru-guru datang daripada Sabah Sarawak. Saya fikir dari segi prinsip pendidikan, guru-guru yang terbaik adalah guru-guru yang memahami murid-muridnya. Mungkin pada tahun 70-an, 80-an dulu kita bercakap tentang integrasi nasional. Kita mahu guru-guru daripada Semenanjung bekerja di Sabah Sarawak untuk meningkatkan integrasi nasional. Tapi saya rasa itu adalah pemikiran tahun 70-an, 80-an. Tetapi jika kita nak terus ke hadapan, perkara yang menjadi pokok kepada sistem pendidikan adalah
kita mesti menyediakan guru-guru yang baik, berkualiti sesuai untuk keperluan murid-murid setempat ataupun di lokaliti masing-masing. Guru-guru misalnya daripada masyarakat orang asli, orang asal, adalah guru-guru yang terbaik untuk mengajar dan mendidik anak-anak orang asli dan orang asal. Kerana mereka faham budaya, mereka faham cita rasa, mereka faham aspirasi dan psikologi sosial anak-anak di tempat tersebut. Sebab itu pada saya perkara yang penting kepada pendidikan adalah memikirkan perkara-perkara, cara-cara baru walaupun mungkin radikal, tetapi jika ia membawa kebaikan kepada anak-anak kita untuk menjadi generasi yang benar-benar berilmu, berpendidikan, mempunyai pemikiran yang hebat, kita mesti melakukan sesuatu yang bukan lagi diwarisi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, banyak perkara yang mungkin kita boleh buat perbincangan susulan Dr. Anwar. Kita boleh lihat model-model yang sudah ada, bukan tak payahlah pergi luar negara, tetapi model-model yang sudah ada di dalam negara kita, model sekolah jenis kebangsaan misalnya, model sekolah amanah misalnya, model sekolah mubaligh misalnya. Mereka sudah ada tradisi dan pendekatan-pendekatan yang sentiasa up to date dengan begitu pragmatislah dengan situasi semasa, dan mereka boleh mengekalkan kecemerlangan dan tidak ada banyak masalah terutamanya berkaitan dengan hal guru dan juga penempatan guru. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi itu saja untuk bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.